Program Justice on Wheels diperluas ke luar bandar. Pastikan lebih ramai rakyat dapat akses bantuan guaman. Perkara itu mengisi lintas langsung dari Sabah. Bersama-sama, Indonesia Donus. Silakan, Anne. Ya, Otto, bagi memastikan rakyat menikmati akses perkhidmatan bantuan guaman, program Justice on Wheels JOW, anjuran Jabatan Bantuan Guaman JBG akan diperluas ke kawasan pedalaman di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata inisiatif antara Komitmen Kerajaan Negeri mengutamakan peranan JBG bagi membela hak golongan kurang berkemampuan menuntut keadilan. Beliau berucap merasmikan program berkenaan di Tuaran. Ucapan dibacakan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Jahid Jahim. Ketika ditemui, Datuk Jahid menyambut baik penganjuran program di luar bandar. Saya sangat senang hati sebab rakyat nampaknya telah faham apa peranan jabatan ini sekarang dan jelas mereka begitu senang dengan kehadiran jabatan ini. Permintaan tinggi sebab macam program Justice on Wheels yang kita buat ni, pegawai-pegawai kita ada perbicaraan di mahkamah, mereka juga akan buat khidmat yang sama. So mereka akan buka ruang kat situ, kita akan ada permohonan yang datanglah. Dan permohonan tu asalkan dia memenuhi kelayakan, kita akan luluskan. Tahun ini program JOW telah dilaksana di Tawau, Lahadatu, Sandakan, Beaufort dan Tuaran. Program perkhidmatan tanah adat anak negeri Sabah Pantas terus membawa manfaat kepada penduduk pedalaman. Di Keningau, 415 penduduk di Dun Tolit menerima geran tanah anak negeri NT menerusi program berkenaan. Ia melibatkan keluasan tanah keseluruhan 839 hektar. Daripada jumlah itu, 140 penerima mendapat geran pantas membabitkan 207 hektar. Manakala 237 penerima mendapat geran draft biasa melibatkan 86 hektar serta 36 penerima geran draft pantas meliputi 544 hektar tanah. Penerima geran ini tidak akan menjual tanah ini dengan sewenang-wenangnya sebab ini adalah hak ataupun boleh diturunkan kepada anak cucu generasi seterusnya. Sementara itu, penerima melahirkan rasa syukur kerana penantian puluhan tahun akhirnya berbalas. Saya bersyukur kerana dapat tanah kerana inilah tanah yang tempat saya berjuru tanam dan untuk mencari rezeki. Terima kasih kepada YB Polbio Ong dan Ketua Menteri kita kerana meluluskan geran tanah saya ini. Banyak berterima kasih dengan kerajaan negeri kerana sekarang saya sudah dapat geran tanah kan. Kalau yang sudah ada geran itu janganlah suka-suka jual tanah. Kita punya tanah kita sendiri, kita jagalah. Terima kasih kepada keprihatinan Jabatan Tanah dan Ekor karena prihatin akan keperluan pemilik sehingga geran diserahkan pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Kerajaan Negeri Sabah. Program Pantas diperkenal sejak 2011 bagi menyelesaikan kerja-kerja pengukuran tanah adat negeri NCR. 6 pelajar menerima beasiswa anugerah cemerlang Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah tahun 2025. Ia peluang untuk mereka melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara. Majlis penganugerahan beasiswa disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Sangat bersyukur kerana tidak semua orang boleh mendapatkan beasiswa ini. Digunakan untuk pelajaran, untuk menampung segala keperluan ketika belajar di universiti. Saya sangat berterima kasihlah sebab berpeluang untuk dapat menerima beasiswa ini untuk memulakan kerjaya saya. Saya rasa ini peluang yang terbaiklah untuk menyumbang kepada negara dan negeri. I'm very grateful and it's an honor to be here to receive this scholarship. It means a lot to me and especially to my family. I feel like it opened a lot of doors and a lot of opportunities for me to expand, and I'll be a great doctor. I'll come back and serve the country for sure. Penganugerahan beasiswa ini berdasarkan pencapaian cemerlang peringkat STPM, asasi, matrikulasi dan A-level dan terbuka kepada semua pelajar.
Dalam majlis berasingan, Tun Musa menerima kunjungan rombongan Jabatan Penjara Sabah. Kunjungan diketuai pengarahnya, Teh Hock Sun. Bercakap kepada pemberita, Teh memaklumkan sebahagian daripada 400 prospek yang menjalani program pembebasan banduan secara lesen PBSL sudah bekerja. Mereka menerima gaji minimum daripada majikan masing-masing. Kami amat menghargai tawaran dan juga kerjasama penyediaan peluang-peluang pekerjaan daripada majikan kepada orang yang diperlu dan juga orang yang dibebaskan secara lesen. Manakala 206 orang di payroll ODP kini menjalani perintah payroll. Mengenai kunjungan ini, Teh menjelaskan ia bertujuan memperkenalkan kepimpinan baharu Jabatan Penjara Sabah kepada Tun Musa. Selain memaklumkan perkembangan semasa inisiatif pemulihan dalam komuniti melalui sistem payroll dan PBSL. Sabah dipilih tuan rumah pengajuran program Kota Sufi se-Nusantara 3.0. Program berlangsung 4 hari bermula esok hingga Ahad ini. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dijangka merasmikan program ini pada 22 Ogos di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Program antara lain bertujuan menyatukan amalan dan kefahaman tasawuf di Nusantara. Mudah-mudahan program ini akan dapat mengeluarkan resolusi garis panduan pengamalan tasawuf atau tarikat kepada pengamal-pengamal tarikat supaya dia selari dengan ajaran Islam dan tidak diambil kesempatan oleh mana-mana pihak. Dan kita juga bercadang dan mengharapkan resolusi kita juga untuk terbangunnya satu badan yang memimpin tarikat-tarikat sufi di seluruh negara, khususnya di Sabah. Beliau menyatakan perkara ini selepas temu bual di Konti Sabah FM. Program bertemakan tasawuf sejati manhaj islah dan peradaban insani bakal menghimpunkan lebih 3,000 umat Islam. Beberapa tokoh agama dan ulama dari 7 negara telah mengesahkan penyertaan, antaranya dari Kemboja, Australia, Thailand, Brunei, Singapura dan Indonesia. Sebelum ini, program Kota Sufi se-Nusantara 1.0 diadakan di Masjid Seri Sendayan Negeri Sembilan, manakala program kedua berlangsung di Tasikmalaya, Indonesia. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KFJG 2025 kini berada di daerah Pitas. Ketibaan peserta konvoi di hentian ke-62 ini disambut Adun Pitas Datuk Seri Dr. Rudi Awah dan Adun Bengkoka Datuk Harun Durabi. KMJG 2025 bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, sebaliknya platform terbaik memupuk rasa cinta kepada negara. Maka saya juga menasihati kepada rakyat yang ada di seluruh daerah Pitas ini, tidak kiralah peniaga maupun petani, nelayan, namun jiwa di hati kita tanamkanlah bahwa semangat, bahwa kemerdekaan itu ada di hati kita. Maka kita harus mengibarkan jalur gemilang itu. Sama-sama mengajak rakyat, seluruh rakyat negeri Sabah untuk menyemarakkan lagi sambutan bulan kebangsaan dan juga Hari Sabah. Sebab tahun ini juga selain daripada Hari Kebangsaan, kita juga akan menyambut Hari Sabah pada tarikh yang sama pada 31 Ogos nanti. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk jualan rahmah, kempen derma darah dan kaunter tabung haji. Selepas Pitas, konvoi KMJG akan meneruskan perjalanan ke Pulau Banggi. Penyaluran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 memberi kelegaan terutama kepada golongan kurang berkemampuan. Tinjauan di sekitar Kota Kinabalu mendapati proses penyaluran STR berjalan dengan lancar. Kerajaan seharusnya mempertingkatkan lagi jumlah untuk STR ini. Ya cukup membantu untuk golongan yang B40 dan juga untuk meringankan beban mereka, yang terutama mereka yang berkeluarga. Kira macam baguslah sebab ada STR kan. Dulu dia macam tiada STR dengan perbelanjaan yang mahal lagi. Ada susah sikit lah. Sekarang kira dia macam meringankan beban lah. Saya bersyukur juga lah dapat lagi kan tu boleh meringankan beban. Lagipun anak saya lagi sakit kanser, jadi dia meringankan beban saya sikit lah. Biarpun boleh dikatakan penjagaan tu semua mahal lah, tapi masih boleh membantu lagi lah. Yang paling bagus kalau diteruskan lagi lah.
Kerajaan menetapkan pembayaran STR dalam beberapa fasa bagi memastikan bantuan disalurkan secara sistematik. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Otto. Baik, terima kasih. Langsung dari Sabah.